ahli panel dan juga pengerusi majlis untuk meneruskan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahril selaku pengerusi pada pagi ini. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli bin Sa'ad, panel kita pada pagi ini. Dan tidak lupa juga kepada Al-Fadhil Maulana Fakhrul Razi bin Abdul Rahman, juga merupakan panel pada pagi ini. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, para pencinta, para pendukung ilmu dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada saudara-saudara kita yang berada di alam maya yang juga turut setia bersama dengan kita. Mungkin kerana faktor-faktor tertentu mereka tidak dapat bersama-sama dengan kita secara fizikal pada pagi ini. Namun alhamdulillah, insya-Allah walaupun berada berjauhan tetapi hati kita satu. Semuanya kita ini mendukung, mencinta dan juga menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kuliah duha yang pertama ini, tajuk yang akan kita kupaskan, yang akan kita bincangkan adalah berkaitan dengan perbezaan di antara istighatsah dan juga tawasul, iaitu dua perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Jadi oleh kerana masyarakat kita ni Nusantara ni, kita ni masyarakat kita kata ajam, jadi kita terdedah dengan perkara ni baru. Jadi untuk pusingan yang pertama, saya ingin bertanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli, iaitu berkaitan dengan kalimah istighatsah. Dalam masyarakat kita, kalimah istighatsah adalah suatu perkataan yang baru diperkenalkan. Namun dalam tradisi ilmu Islam yang dah lama dah ulama-ulama kita bincangkan dahulu, ia bukan suatu perkara yang asing. Justru bolehkah Al-Fadhil Ustaz untuk menerangkan tentang ta'rif dan juga dalil-dalil yang berkaitan dengan istighatsah? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Jazakallah khairan kepada moderator di atas keizinan untuk kita mulakan tajuk kita pada pagi ini. Berkenaan dengan soalan yang dituju kepada saya, itu apakah pengertian istighatsah dan apakah dalil-dalil daripada agama? Baik, perkataan istighatsah dalam bahasa Arab, dia bermaksud dengan meminta bantuan atau pertolongan. Dia pasal kalau kita belajar dalam bahasa Arab, setiap kali tambah huruf, tambah makna. Contoh, ghafara, mengampunkan.
Istaghfara, minta ampun. Kan? Ana ya'unu, aunan, bantu. Ista'ana, minta bantuan. So macam tu juga bila kita tambahkan alif simta pada awal kalimah ghaus atau ghatha yaghithu, datang dengan maksud meminta pertolongan. Jadi dalam tajuk ini memang kalimah istighatsah ni, macam dikatakan oleh moderator kita, dia adalah satu kalimah yang baru-baru ini menjadi perbincangan, bila mana sebahagian di kalangan masyarakat kita mula beramal atau mula melaksanakan permintaan yang hanya layak bagi Allah, tapi ditujukan kepada sesiapa yang tak layak untuk melaksanakannya. Contoh rezeki, kesembuhan dari penyakit, ataupun pertolongan daripada musibah, ataupun apa saja bentuk yang kita panggil apa, minta pertolongan tadi, dituju pada bukan. Kalau jika tidak kalimah istighatsah ni, kalau pada segi fizikal sebenarnya kita lihat dalam surah Qasas, bila Nabi Musa alaihi salam dia masuk dalam pasar kan, bila dia jumpa, dia masuk dalam pasar, dan pada bila mana dia dah dewasa, kemudian dalam pasar tu ada dua orang bergaduh. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala ladhi min aduwihi, lalu telah minta tolong orang yang daripada kumpulan dia, itu daripada Bani Israel, untuk ke atas orang yang daripada musuh dia, daripada kaum Kibti. Fawakazahu Musa faqada alaih, Musa pun tumbuk mati. So basically bila kat situ kita lihat kalimah istighatsah ni pada asalnya, kalau kita tujukan kepada benda yang manusia mampu buat, boleh buat, tajuk dia adalah minta tolong. Contoh macam kita kena kejar dengan penyenayah, lari ke balai polis minta tolong, maka benda tersebut kita kata tak ada sebarang masalah. Memang maksud istighatsah tadi, minta tolong, minta penyelamatan, tidak masalah. Bahkan dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala perintahkan kita kan, Allah Ta'ala katakan wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka, jika ada siapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan pada engkau, minta perlindungan, istajaraka, dia kena kejar, dia minta tolong, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia boleh dengar kalam Allah, thumma ablighu ma'manah, dan sampaikan dia kepada tempat selamatnya. So dalam tajuk itu kadang kita lihat ada orang dia kata macam asal minta tolong istighatsah tadi kepada Allah, kepada makhluk sama. Kita kata definisi kita tajuk adalah apakah yang layak untuk kita minta kepada yang kita minta tadi. Kalau Allah Ta'ala kita minta segala-gala benda yang kita nak. Adapun untuk manusia, apa benda yang boleh kita tolong? Macam kita jumpa polis tadi kan, minta tolong lindung kita daripada penyenayah, tolong tangkap pencuri ke, ataupun kita panggil apa, permintaan daripada kita kepada manusia, dia pertolongan fizikal. Jumpa doktor minta tolong tengokkan anak kita, dari segi fizikal. Sebab Nabi SAW pada zaman baginda hidup dahulu, memang ada para sahabat yang sakit, Nabi kata ud'u lahu tabib, panggil untuk dia tabib. Para sahabat kata, ya Rasulullah, engkau utusan Allah Ta'ala, doa je lah. Nabi kata subhanallah, dan Nabi terkejut dengan fahaman mereka. Nabi pun sebut innallaha anzala da' wa anzala ma'ahu dawa, Allah Ta'ala turunkan penyakit, Allah Ta'ala turunkan ubat. Fatalahu ya ibadallah, maka berubatlah wahai hamba-hamba Allah. So definisi dia kalau kita perhatikan balik, memang selagi mana tajuk istighatsah tu kalau bentuk macam kita minta tolong pada orang untuk buat satu benda, atau isti'anah macam tu, benda yang dia mampu tolong kita tidak menjadi masalah. Benda yang makhluk itu boleh buat. Contoh ada orang kata macam kita nak contoh macam cikgu-cikgu nak pindah apa, tempat belajar, tempat mengajar, pindah sekolah. Pindah sekolah. Duka lara. Cikgu duka lara. Cikgu duka lara pasal berpisah laki dengan isteri. Okey. Minta tolong dengan orang A atau B atau C, tolonglah, boleh tak? Jadi benda macam ni benda yang bawah kemampuan dia, keupayaan dia, di atas influence yang dia ada sebagai seorang yang berjawatan, boleh tolong, tajuk lain. Tapi bila benda tu luar, contoh macam benda yang luar biasa daripada kemampuan manusia, maka di situ masalah istighatsah ni dia timbul kepada masalah masuk kepada kesyirikan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dia bezakan apa beza doa dengan istighatsah. So kita lihat istighatsah ni kalau kita minta macam tu sama macam masuk doa.
Tapi dia kata istighosah ni tadi lebih tepat ketika mana dalam kecemasan. Dalam kecemasan, ketika tengah terlampau susah sangat, ketika tu kita minta tolong kepada seorang untuk keselamatan kita, itu pun istighosah. Jika tidak, kalimah doa ni tadi dia lebih sifat umum. So jadi semua istighosah itu adalah doa, bukan semua doa itu adalah istighosah. Dia bukan benda yang sama. Dan macam kita kata dalam hadis Nabi SAW, kalau kita lihat Nabi SAW sebutkan bila doa zikir pagi dan petang, antara yang Nabi sebut adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai maha hidup, maha berterusan mentakbir, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Apa Nabi minta? Aslih li sya'ni kullahu, perelokkanlah urusanku kesemuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, yang kau biarkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Urusan kita, nasib kita hanya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka panggilan atau sebutan istighosah dalam bentuk itu sangat-sangat kita panggil apa? Jelas. Dia adalah khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila benda perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, macam keampunan dari dosa, masuk syurga, dan dilapangkan urusan hidup, benda tu hanya berkuasa ke atasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anda kata seorang manusia tu dia mula menyeru, memanggil kepada sesiapa yang tak mampu untuk buat benda tersebut, maka dia telah melakukan kesyirikan. Itu sangat jelas. Cuma masalah tadi kita ada tambahan pula, bila kita kata tentang masyarakat Malaysia kita ni yang mutakhir ni, kata-kata seruan kepada A yang ghaib atau B yang mati. Dia ada B ni yang mati ni, confirm lah orang mati dalam kubur dia tak boleh selamat diri dia, tapi kita minta pada orang tu keselamatan, minta pertolongan. Zaman dulu kita dengar ada orang buat lawak, dia kata kalau kau susah sebut nama aku 3 kali. Saya ingat benda ni amalan masyarakat Melayu kita buat lawak. Rupa-rupanya ni ajaran dalam amalan ilmu tarekat. Bila dia susah panggil nama guru, ya Jailani, ya Jailani, ya Jailani, nanti akan datang keselamatan. Ini bentuk yang kita panggil apa? Nak keselamatan, panggil nama guru. Benda ni sebenarnya amalan dan tarekat, tapi masyarakat kita dibuat lawak. Kalau susah panggil nama aku 3 kali. Benda ni sebenarnya saya perhatikan di Yaman pun tajuk ni timbul. Diorang ada tak panggil Jailani, panggil Ibn Ulwan. Satu daerah di Yaman ni ada orang soleh mati, orang baik ketika hidup, dan orang kata dia ni waliullah. So bila orang susah je panggil ya Ibn Ulwan, ya Ibn Ulwan. Dipanggil orang tu untuk keselamatan diri. Ini dipanggil kita susah, kita minta tolong kepada yang tak mampu untuk menolong kita. Kalau kita nak jatuh, pakcik tolong saya, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Kita kata tolong saya lemas kan. Orang lemas cakap tolong, tak ada masalah. Kan? Tapi benda tersebut macam saya kata ia adalah fizikal. Dan memang dekat Yaman lu adalah satu kisah menarik dia buat kan tentang tajuk ni. Di mana orang tu dia sering jerit ya Ibn Ulwan. Sekali banjir, air datang, dia nak lintas takut, panggil ya Ibn Ulwan. Tiba-tiba keldai dia yang dia bawa lintas banjir tadi, lepas. Lepas tu dia tepuk kepala, keldai ni lepas tanpa sebut Ibn Ulwan, tanpa sebut ya Ibn Ulwan, keldai tu selamat. Dia sebut jerit-jerit kan, dia tak selamat-selamat. Ini realiti yang kita lihat dalam masyarakat kita, perlu diperhalusi. Sebab tajuk tentang nanti insya-Allah Maulana akan terangkan tentang tawasul sering digabung-gabungkan. Walaupun sebenarnya istighosah ini lebih kepada serupa dengan doa. Sedangkan kita tahu bahawa ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Ghafir ayat ke-60, Allah Taala nyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, ud'uni, serulah aku, mintalah kepada aku mustajabkan untuk kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong daripada beribadat kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. So basically benda tersebut Allah Taala perintahkan. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tak minta pada Allah, Allah Taala murka kepada dia. So bagaimana Allah Taala berikan gambaran tadi, dan kita setiap hari dalam solat kita 17 kali kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami sembah, hanya engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tapi realiti dia, ini yang kita bimbang. Bila ada orang ajak kita harap, takut, merayu, bergantung
kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara yang hanya Allah SWT saja yang boleh melakukannya. Baik, wallahu alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli atas huraian dan penjelasan yang tuntas terhadap maksud istighatsah. Jadi kesimpulan ringkas saya boleh dapat di sini bahawa istighatsah adalah sebahagian daripada doa, tapi doa sebahagian pada umum dalam doa, tapi istighatsah ni dia lebih kepada dalam keadaan bila kita betul-betul terdesak, betul-betul nak pertolongan, betul-betul kita ni mengharapkan apa yang kita seru itu untuk membantu kita. Boleh berlaku pada manusia apa semua kalau dia boleh buat, kalau dia mampu untuk tolong kita, tapi kalau tak di luar daripada bidang kuasa manusia itu, maka di situ ada isu lah. Baik, kita berbalik kepada panel yang kedua untuk pusingan yang pertama ini, iaitu seperti mana yang diisyaratkan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli berkaitan dengan istighatsah dan juga ada disebut berkaitan dengan tawasul. Jadi sebahagian daripada masyarakat kita ni dia tak boleh nak beza antara istighatsah dan tawasul, dan mungkin ada sudut-sudut persamaan dan juga ada sudut-sudut perbezaan, dan kita minta supaya Al-Fadhil Maulana untuk menjelaskan konsep berkaitan dengan tawasul ini dan juga sejauh mana ia dibenarkan di dalam agama kita lah. Baik, silakan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan moderator, rakan panel, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila berlakunya kekeliruan tentang memaknakan ataupun memahamkan beberapa perkara yang disebutkan tadi, dianggap sama sahaja. Sebagai contoh yang termaksud di dalam minta, yang pertamanya dipanggil isti'azah. Sebelum saya nak masuk kepada tawasul supaya clear, kalau tak jelas benda ini, sampai orang-orang yang hebat pun, tok-tok guru, orang alim pun jadi keliru. Sebab itu timbulnya kemusykilan kalau kita suruh orang baiki kereta kita. Kalau kata tawasul tak boleh kepada kubur, kepada orang mati, syirik. Pergi jumpa doktor untuk buat rawatan, syirik. Kita nak baiki rumah kita, syirik. Sebab minta kepada manusia tak boleh. Semua buat rumah kita, mintalah kepada Allah buat rumah kita. Kita nak buat pembedahan, suruhlah Allah Ta'ala buat pembedahan kepada jasad kita yang sakit ini. Dia jadi pening sebab tak jelas. Okey, pertamanya sepintas lalu dia ada isti'azah. Isti'azah ini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, adalah minta tolong kepada Allah daripada kejahatan makhluk yang nak mengganggu kita. Itu isti'azah. Yang keduanya dipanggil isti'anah. Isti'anah ni boleh kepada Allah dan boleh kepada makhluk. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sesuatu yang makhluk boleh tolong, kita boleh minta tolong. Sebab dalam hadis pun dan juga di dalam Al-Quran menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Quran mengisyaratkan kita boleh tolong-menolong di atas dasar kebaikan dan ketakwaan. Maknanya boleh minta tolong makhluk, boleh minta tolong manusia. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berada di dalam naungan hamba-Nya, sentiasa memberi bantuan kepada hamba-Nya, pertolongan kepada hamba-Nya selama mana hamba itu menolong saudara yang lain. Maka di situ, pertolongan di situ, maka boleh minta tolong kepada makhluk. Yang ketiga, istighasah tadi, yakni talabul ain fil halak wasyiddah. Minta pertolongan
di dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan kita ditimpa bencana, di dalam keadaan kesulitan. Walaupun tadi dah sebut, saya ulang sikit lagi. Contohnya, istighasah ada dengan makna doa, ada dengan makna minta tolong kepada manusia. Contoh yang pertama, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'arfin minal malaikatil murdifin. Ini di dalam situasi peperangan. Bila sesuatu peperangan, Rasulullah dan para sahabat ini bimbang, khawatir, takut, kerana kebanyakan peperangan yang dilalui di dalam Rasulullah dan para sahabat, orang Islam ini sedikit, orang kafir ramai, jadi sudah tentu berada di dalam ketakutan. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu beristighasah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Tadi kita sebut, kita memaknakan istighasah ini minta tolong di dalam keadaan kesulitan. Fastajaba lakum. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan bagi kamu dan membekalkan kepada kamu 1000 malaikat secara berturut-turut. Sebab itu di dalam peperangan Badar, orang Islam sedikit memperolehi kemenangan yang besar kerana bantuan daripada Allah dalam bentuk malaikat. Yang kedua, istighasah di sudut bahasa sesuatu permintaan pertolongan kepada manusia ataupun makhluk yang mana pertolongan itu mampu dilakukan. Saya ulang sebagaimana Ustaz Adli sebut tadi, bila Nabi Musa AS dia lari daripada Firaun, dia masuk ke Mesir, wa dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulani yaqtatila. Bila Nabi Musa masuk, dalam keadaan penduduk negeri itu lalai daripada kemunculan beliau, kan dia lari daripada Firaun, dia dapati 2 orang sedang bergaduh, sedang bertumbuk. Hadza min syi'atihi, seorang daripada pengikut dia Bani Israel, yang seorang lagi wa hadza min aduwihi, ini daripada pengikut Firaun. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi, lalu dia tolong pengikut dia, kumpulan dia. Fawaqazahu Musa, Nabi Musa tumbuk kaum Firaun. Faqada alaihi, lalu mati. Sebab tu orang dulu dia beramai ya Ali ya Musa nak tumbuk orang. Saya tak bagi ijazah ni, ayat ni saya sebut je. Lagi budak muda jumpa orang ya Ali ya Musa. Kan biasa orang dalam kuliah bagi ijazah, saya tak bagi ijazah doa ni. Ambil sempena dengan Nabi Musa tumbuk kaum Firaun, mati. Jadi nak ceritanya, pertolongan, bantuan yang mampu dilakukan oleh manusia ketika kita boleh minta tolong, dia tidak syirik. Tetapi doa, bila doa permohonan dari hamba kepada Allah, sudah tentu makhluk tak boleh nak memperkenankan. Sebab itu orang yang bukan Islam, kaum musyrikin Mekah berdoa, mereka minta kepada berhala Tuhan-Tuhan mereka kan. Kaum Nabi Ibrahim pun sama. Lalu Allah Ta'ala kata apa? La yadurrukum wa la yanfa'ukum. Doa yang kamu minta kepada makhluk, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat memberi munafaat kepada kamu, dan juga tidak dapat memberi mudarat. Kalau begitu, apa untung? Apa perlu minta tolong kepada makhluk yang mana makhluk confirm tak dapat memberi mudarat dan juga munafaat? Okey, semua dengan makna doa, juga dengan makna doa. Tadi semua dengan makna doa, tapi di dalam kedudukan masing-masing. Hakikatnya adalah doa, termasuklah tawassul. Cuma tawassul ini kita berdoa kepada Allah dengan mengambil perantaraan. Yang ni yang jadi masalah. Allah Ta'ala pun kata boleh ambil perantaraan. Kenapa tak boleh ambil perantaraan kubur, wali, pokok, Kaabah untuk mendampingkan diri kepada Allah ataupun memperkenankan sesuatu doa? Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran ada perantaraan. Kenapa tak boleh pula? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala mulakan ayat ini, dia suruh takut dulu kepada Allah.
carilah untuk mendekatkan diri kepada Allah al-wasilata. Inilah yang kami buat. Sebahagian golongan, sebahagian pihak mendakwa begitu. Inilah yang kami buat. Kami mengambil wasilah wali, kubur, karamah. Sebab kami sendiri, kita sendiri, bagaimana mungkin Allah Ta'ala nak memakbulkan doa kita? Kita pernah bergolongan dengan maksiat, dosa dan kesalahan. Sebab itu kena ada wasilah. Sedangkan wasilah yang dimaksud di sini adalah at-ta'atu ilaihi al-qurbu ilaihi bi ta'atihi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat, amalan yang dapat mendampingkan diri kepada Allah. Tuan-tuan boleh buka semua tafsir, kitab-kitab tafsir. Sama ada tafsir Jalalain, Marari, Ibnu Katsir, Tabari. Semua ulama-ulama tafsir memaknakan al-wasilah, maknanya al-qurbah ila Allah bi ta'atihi atau bi a'malis salih. Wasilah yang dimaksudkan di situ bukan kita mengambil individu, ambil sesuatu sebagai perantaraan untuk kita berdoa supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah. Tetapi wasilah yang dimaksudkan di situ adalah ibadat yang dapat mendampingkan diri kita kepada Allah. Kalau tidak, jadilah sebagaimana orang kafir Mekah. Kalau mengambil sesuatu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun untuk memakbulkan sesuatu doa yang kita doakan, kita ambil makhluk, sama macam orang kafir Mekah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka. Berhala-berhala ini melainkan mereka nak mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebab ni kami ni banyak dosa. Ini pegangan fahaman orang jahiliah. Kami banyak kesalahan, banyak dosa. Tak selayaknya kami nak doa direct langsung kepada Allah. Sekarang ni timbullah saya dua ni nak minta sesuatu, minta pada malaikat dulu. Malaikatlah yang bawa. Malaikatlah yang bawa doa kita, hajat kita kepada Allah. Jadi apa beza di sudut tu? Di sudut kepercayaan, keyakinan, perlunya ada wasilah perantaraan. Tidak ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala melantik mana-mana individu, mana-mana pihak, hatta para nabi dan malaikat sebagai perantara kepada manusia untuk berdoa kepada Allah. Marinya ayat-ayat Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata oleh Rabbmu, Tuhanmu, Tuhan yang bersifat mencipta, mengurus, mentadbir, memberi dan menghalang. Itu Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb inilah yang memperkenankan dan menahan sesuatu doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, bila hamba-hambaku tanya tentang aku, katalah kepada mereka sesungguhnya aku hampir kepada mereka. Hampir macam mana? Ada pihak tanya, golongan yang sebelah sana tanya. Ayat ini selalu dikemukakan kepada saya. Tadi dia kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah Taala beristiwa di atas arah. Ni dia kata hampir pula. Macam mana pula? Benda ni dia tak boleh faham. Hampir di sini di sudut ilmu Allah, di sudut pengetahuan Allah, bukan di sudut zat Allah. Zat Allah Taala tetap istawa di atas aras. Sebagaimana yang Allah Taala sebut kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Harun diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi Musa, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu bertemu dengan Firaun kerana mereka melampaui batas. Wala takhafa wala tahzana innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Aku bersama dengan kamu. Inni ma'akum. Adakah Nabi Musa, Nabi Harun, Allah Taala duduk belakang? Adakah faham macam tu? Ulama tafsir mana mengajar macam tu? Ini di sudut ma'iyah, bersama di sudut ilmu, pengetahuan, pengawasan Allah. Bukan di sudut zat. Okey, kembali kepada masalah tawassul ini tadi, maknanya kita menjadikan sesuatu sebagai suatu wasilah perantaraan untuk memperkenankan sesuatu doa dan juga menyempurnakan sesuatu hajat. Apakah yang dimaksudkan wasilah di situ? Adalah ibadat dan juga amalan-amalan yang soleh. Di antara tawassul yang dibenarkan di dalam agama, yang pertamanya adalah tawassul dengan asma'ullah.
asma'ullahil husna. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-nama yang indah-indah. Bila kamu nak berdoa kepada Allah, sertakan nama-nama Allah Ta'ala yang 99 itu ataupun salah satu daripadanya. Yang kedua, tawassul yang dibenarkan di dalam agama dan disebut di dalam hadis, iaitu ashabul ghar. 3 orang penghuni gua tersepit, terperangkap di dalam gua, yang disebut di dalam hadis-hadis, di antaranya disebut oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Bila masuk dalam gua nak selamatkan diri mereka, tiba-tiba terjatuh satu batu yang besar yang menutupi pintu keluar. Lalu mereka mencorak nak buat macam mana ni? Kita bertawassul kepada Allah. Lalu salah seorang kata dia ada ibu bapa yang sangat tua, lapar. Satu hari dia pergi cari susu kepada ibu dia, balik-balik anak dia sedang pegang kaki nak minta, dia tak bagi, sehingga ibu bapa dia terjaga. Salah satu terangkat sikit pintu gua. Yang keduanya, dia diamanahkan bela kambing. Akhirnya kambing membiak, dia unta dan sebagainya, biak beratus-ratus ribu-ribu. Tiba-tiba tuan dia datang ambil semua, seekor pun tak bagi. Dia kata, kalau kau buat ini lillahi ta'ala, ya Allah tarikkanlah, buka sikit. Sampai yang ketiga pun buka sikit. Jadi hadis ni semua orang tahu, saya cuba ringkaskan. Nak ceritanya diharuskan bertawassul, tetapi tawassul menjadikan amalan soleh sebagai perantaraan, menjadi doa kepada Allah sebagai perantaraan, asma'ullah. Yang ketiga, tawassul kita minta doa. Kalau di zaman Nabi, minta supaya Nabi berdoa kepada Allah. Kalau di zaman kita sekarang ini, boleh minta orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh berdoa kepada Allah Ta'ala, hajat kita boleh. Saya cuba nak sambungkan sikit lagi. Sebab itu orang jahiliah, mereka melakukan ibadah tawaf di dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Sebab apa? Mereka penuh dengan dosa, maksiat, kemungkaran. Tawaf sebahagian daripada ibadah. Buat maksiat tadi, mencuri, bunuh orang, zina tadi, pakai pakaian. Tak layak nak beribadah dengan Allah Ta'ala dengan pakaian yang kotor. Sebab tu tanggal pakaian. Sebab datangnya ayat Al-Quran, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bila pergi ke masjid, persiaskanlah diri kamu dengan memakai pakaian. Jadi kesimpulannya, tuan moderator, maknanya di sana walaupun ada perbezaan di sudut makna, tetapi hakikatnya semua adalah doa. Bila doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang mampu, yang layak memperkenankan sesuatu hajat ataupun doa yang kita persembahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Kasih kepada Al-Fadhil Maulana atas penjelasan yang terang, jelas kepada kita berhubung dengan tawassul dan juga konsep-konsep tawassul di dalam agama kita ini, iaitu tawassul yang pertamanya ialah tawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jal, dan yang kedua dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan, bukan amalan saleh orang lain buat. Amalan saleh orang lain buat tu dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagian dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita buat, bahagian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masuk kita kepada pusingan yang kedua. Kembali semula kita kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adli. Al-Fadhil Ustaz, kalau kita perhatikan, oleh kerana kalimah istighasah tadi ni baru dalam kalangan masyarakat kita ni, dan masyarakat kita baru nak faham-faham apa dia istighasah ni, tiba-tiba telah diberikan dengan bervariasi amalan-amalan yang dikaitkan dengan istighasah. Dan kita lihat ada pihak-pihak yang tertentu yang menggunakan keadaan manipulasi, keadaan keliru, keadaan tak faham masyarakat ini dengan menggunakan istighasah, tapi atas tujuan untuk kepentingan-kepentingan lah. Jadi boleh tak Ustaz terangkan berkaitan dengan contoh-contoh istighasah yang dibenarkan, yang secara praktikalnya dibenarkan, dan mungkin kita pun buat sebagai apa kita kata pendukung-pendukung sunnah ni, dan juga mana yang kita kena sempadankan, iaitu benda ni dia boleh bawa kepada syirik, boleh bawa kepada khurafat, dan lebih teruk lagi merosakkan, menjejaskan akidah kita. Dipersilakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Jadi berkenaan istighasah tadi, macam ketika saya jelaskan berkenaan definisi dia yang awal tadi, apa-apa perbuatan yang kita minta pada manusia
dalam perkara di bawah kemampuan atau ruang lingkup keupayaan orang tersebut, maka tak salah untuk kita minta dan dibenarkan. Contoh saya kata macam orang tu minta tolong doktor. Doktor ni doktor pakar bab bedah otak, ini bab bedah jantung. So keluarga kita ada yang sakit jantung, tak jumpa yang sakit otak. Tak jumpa doktor pakar otak, bapak saya sakit jantung. Keupayaan yang dia ada adalah untuk bahagian neurologi, saraf. Yang ini bahagian jantung. So kita jumpa dia lah. Kalau dia kata apa berkaitan dengan penyakit, setiap doktor tu ada penyakit dia tersendiri. Tak boleh pegang semua penyakit untuk dia jumpa dan minta. So permintaan kita dalam bentuk tersebut, maka dalam agama adalah dibenarkan. Bahkan kita kata disarankan, macam Nabi sebut, tadawu ya ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kita salah faham, kita kata kita jumpa doktor ni syirik lah, sebab Nabi yang suruh. Kalau Nabi sendiri yang suruh, takkan dia salah pula. Betul macam tadi kes yang kita sebut surah Taubah kan, ayat yang ternyatakan tentang orang musyrikin minta tolong kita untuk lindung daripada musuh yang kejar nak bunuh dia. Allah kata fa'ajiruhu, lindunglah dia. So bentuk ini sama. Kalau kita kata jumpa polis minta tolong selamatkan daripada penjahat, kalau kita gagah, kita kuat kan, dah ada semua ilmu pertahankan diri, lawan sendirilah. Tapi kalau kita tak lagat, kita lagi jumpa polis, minta polis selamatkan kita, telefon lah apa sekarang 99 ke 91 911 bukan Malaysia kan, 99 jangan salah nombor pula, telefon kan tak sampai dia. Jadi maksud dia 99 kita telefon, encik polis tolong kan, ke pergi encik polis ke tuan polis, dia orang ada buat lawak lu. Dia kata polis Malaysia yang polis Indonesia, siapa tu? Zaman dulu orang Malaysia kita panggil polis datuk. Jadi orang Malaysia, jadi dia orang punya teka-teki tu, Malaysia punya polis lagi tua banding polis Indonesia. Polis Indonesia panggil bapak polisi. Kita jumpa polis datuk. Wallahualam. Tapi realiti dia, kita minta tolong. Benda macam ni yang bawa keupayaan. Sebab ini yang kita lihat bila Nabi SAW masuk perang. Ni pasal orang kata benda berfizikal kan. Masuk perang Nabi pakai baju besi. Baju besi. Sedangkan yang menentukan masalah nyawa mati atau tidak. Dan takkan mati kita kan, takkan bergerak satu zarah kecuali dengan kuasa Allah Ta'ala. Tapi Nabi masuk perang pakai baju besi, pakai perisai, naik kenderaan, tak ada duduk diam-diam, kut-kut Allah Ta'ala hantar kita pakai angin. Tunggu sekejap. Faham tak? Dia realiti pada ruang lingkup yang fizikal. Hatta Nabi berjual beli dengan Yahudi, baju besi Nabi tergadai pada Yahudi tadi. Bukan Nabi minta tolong Allah Ta'ala untuk rezeki, boleh. Tapi dah sudah masalah makanan tadi, bila kita tolong orang buat kebajikan, hantar makanan pada orang susah, ataupun orang susah minta tolong pada kita, benda tersebut bawah ruang lingkup keupayaan manusia untuk melakukannya. Tidak ada sebarang masalah. Kalau orang tu sama kan, dia kata kalau kita takut dengan sumpah doktor pun syirik. Saya kata ni ulang balik, kalau Nabi masuk perang pakai baju besi, so Nabi takut pisau ke? Takut pedang? Lepas tu Nabi patut percaya Allah Ta'ala jangan pakai baju besi. Ini topi besi pun Nabi ada. Realiti dia bila benda tu dalam ruang lingkup fizikal, tidak menjadi masalah. Dekat sini yang kadang-kadang bila orang kata apa beza kita minta tolong dengan jin, minta tolong dengan polis. Barang kita hilang, kita jumpa polis, hello encik polis, datuk polis, saya punya kereta hilang, buat laporan dan sebagainya. Dengan jumpa seorang pakcik ni, pakcik barang saya hilang, dia pun pegang tangan, tangan kiri awak. Hari ni hari apa? Nama awak siapa? Mak nama apa? Dia pegang. Ada lagi barang tu? Ada lagi. Okey, yang kedua ni arraf. Yang Nabi sebut man ata arrafan au kahinan. Barang siapa datang jumpa arraf, orang tukang cari barang hilang. Orang tukang cari barang hilang atau tukang telik, fasa'alahu, dia tanya orang tu, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya apa orang cakap. Riwayat Muslim, la taqbal salatahu arba'ina yauma, tak diterima solat dia 40 hari. Riwayat yang lain datang, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin, dia telah kufur tak berturun pada Muhammad. Apa beza dia? Yang ini kita minta polis tak salah, yang ini kita minta dengan arraf tadi atau kahin tadi salah, sebab perantara dia. Yang ini polis, dia akan mata-mata dia.
Dia akan cari mata-mata, dia check balik. Tuan-tuan tahu kan polis Malaysia ni antara polis paling hebat dunia. Tak tahu? Kalau tak jumpa tu sebenarnya memang tak nak jumpa. Kalau dia jumpa, nak cari, dia jumpa. Serius. Orang masuk dalam simen, dah dibancur simen, buang simen tu, dah betong tu dalam simen, jumpa lagi. Kan apa cerita Mona Fendi tu kan, kerat orang. Dah simen dah, jumpa lagi. Walaupun saya tak cerita lah teknik diorang buat tu macam mana dapat jumpa balik. Ada kawan ceritakan cara. Kan saya ceritakan tuan-tuan tahu pula. Tapi bukan bomoh. Serius, bukan bomoh. Perantara dia adalah mata-mata. Tuan-tuan perhatikan, dia akan letak mata-mata kat tempat-tempat. Saya ingat tu sekali dulu ada keluarga kami kehilangan barang dekat RNR. So polis tu cari mata-mata dia. Yang budak tukang buat air, tanya, ada nampak ke tidak? Dia bukan cari bomoh tadi kan, tanya ustaz ke, ustaz pun saya scan. Ada lagi. Apa beza dia? Beza dia, polis ni pakai mata-mata. Orang yang diletakkan. Anak saudara saya, dia punya kereta kena kopak, laptop hilang daripada Ampang. Beg laptop tu ditemukan dekat Jalan Semarak dan longkang. Mana maksud dia, apa-apa jadi tu memang ada orang kan jumpa, tapi laptop tak jumpa lah. Dia kata orang cari laptop pergi dekat ni Loyat. Realiti dia. Tapi benda tu berasal mata-mata. Sedangkan sini pula perantara dia jin. Perantara dia adalah jin. Ini beza dua tadi. Jadi bila benda tu perantara fizikal, tak menjadi masalah. Sebab tu kita minta tolong, bang, tolong ambilkan barang ni, bang, tolong ambilkan air. Tak menjadi benda tersebut benda yang terlibat dengan masalah istighosah atau permintaan tolong. Kalau dalam keadaan kita dalam keadaan terdesak pun, panjang-panjang pokok tak nak turun. Telefon bomba. Telefon ustaz nak buat apa? Tapi orang kita kadang-kadang masalah ni, dia bagi semua pada ustaz. Sakit perut, panggil ustaz. Sakit mata, panggil ustaz. Anak nak bercerai, panggil ustaz. Semua ustaz doktor pun ada pengkhususan. Ustaz boleh dapat semua sekali, pasal ni jaga-jaga sikit. Sebab kat sini timbul masalah. Bila kita rasakan orang manusia tadi menguasai sesuatu daripada kuasa Allah Ta'ala, antara benda yang paling simple adalah masalah apa? Hati kita ni, kita belajar. Nabi banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tapi kita jumpa ustaz ni minta air penawar untuk orang ni punya hati dah tak sayang suami. Ustaz boleh tak jampi muka dia sikit? Faham tak? Ni realiti masalah. Kita bagi pada orang ni kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita minta macam tadi Maulana sebutkan, doa, tuan doakan anak saya, tak apa. Kita minta orang tu doakan, tak ada masalah. Tapi kita percaya dia ada memegang kuasa daripada Allah SWT punya kuasa, ada masalah. Dekat situ ruang sebenarnya yang kita kata istighosah yang dibolehkan dalam agama. Maksudnya dari segi masalah kita tenggelam, kereta kita terbakar, kita aksiden, minta tolong orang hantar kita ke hospital, tak ada masalah. Balik pada asal itu related pada fizikal. Adapun benda-benda luar macam ni, hati, masalah nasib, macam contoh macam ni lah, saya sebutkan sikit bentuk yang kita panggil apa. Di dalam amalan kumpulan-kumpulan kami duduk Yaman dulu, geng-geng tarikat Sufi Bang Alawi di Hadramaut, mereka ada amalan bila pergi kubur-kubur wali, dia akan buat, dia panggil mahal qiyam, ataupun dia akan mula berucap. Ni antara ucapan yang sebenarnya benda ni ada satu video yang orang tu buat, person ni buat dekat depan kubur Habib Noh dekat Singapura. Video tu ada, serius, video tu ada. Kita takkan nak play sini kan, tuan-tuan tengok muka saya. Okey, saya terangkan apa disebut kan. Dia kata apa? Dia sampai dekat kubur tu, antara sebutan adalah kepada orang kubur tadi, salamullah ya sadah minar rahmani yakhsyakum. Salam Allah wahai tuan-tuan dari yang Maha Pengasih menyelubungi kalian. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian, kami tuju kalian, kami minta kalian. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum, agar kalian bantu kami, selamatkan kami dengan kesungguhan kalian dan usaha kalian. Fa ahyuna wa atuna atayakum hadayakum, maka hidupkanlah kami dan berikanlah kami pemberian kalian dan hadiah-hadiah kalian.
fala khayyabtumu dhanni fala khayyabtumu dhanni fahasyakum wahasyakum. Makanya kalian hampakan sangkaanku. Apa sangkaan dia? Orang-orang ni boleh beri apa dia minta. Kan? Fahasyakum, minta jauh kalian daripada situ, minta jauh kalian daripada tinggalkan atau tak laksanakan permintaan kami. Faqumu washfa'u fina ila rahmani maulakum, maka bangkitlah kalian dan syafaatkanlah kepada kami, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan kalian. Ni sebenarnya kalau kita lihat macam kes minta syafaat kepada orang yang mati tadi untuk bagi pada kita. Sedangkan dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut tiap-tiap hari ikut baca ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada siapa boleh bersyafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya. Lepas tu kita buat amal macam kita nakkan syafaat Nabi, bukan kita kata pada Nabi isfa' lana la lanana ya Rasulullah. Bukan. Jangan minta pada Nabi. Nabi bagi tahu kepada kita apa yang mewajibkan kamu dapat syafaatku. Antaranya doa lepas azan. Kita selawat atas Nabi SAW. Nabi kata wajib lahu syafaati. Benda yang mewajibkan kita dapat syafaat Nabi itu kita buat. Bukan kita minta pada Nabi, sebab Nabi sendiri pun tak boleh bagi pada kita syafaat kalau tak izinkan. Tapi yang peliknya orang akan kata, yalah Nabi rapat dengan Tuhan, kenapa tak boleh bagi pula? Ini realiti macam kita kata tadi kan. Dia sebut tadi kan. Jadi bila kita sebutkan video-video apa benda macam ni, dia sebenarnya adalah luar keupayaan. So perbuatan kita meminta kepada sesiapa, hatta Nabi, hatta malaikat, hatta wali, maka ia adalah perkara yang luar daripada batasan. Mungkin baru ni tuan-tuan ingatkan ada satu video yang akak tu dan dia tarik balik. Benda tu berlaku sebelum daripada dia kemalangan. Dia cakap benda berkenaan, dia kata minta pada malaikat sebelah. Saya pernah buat lawak macam tu. Bila saya jumpa dengan geng-geng apa kuburiyun ni, saya kata daripada minta wali yang mati, baik minta malaikat yang hidup daripada minta wali yang mati. Kenapa tak minta malaikat yang hidup? Malaikat yang hidup ni yang salin amal kita tiap-tiap hari naik bertemu Allah Ta'ala mengadukan amalan kita. Kita tak minta ini. Tiba-tiba akak ni buat video, memang dia kata sungguh minta lah pada malaikat. Saya terkejut juga. Tapi dia kata benda tu lama, dia tak tahu pun ketiga tu, dia minta maaf. Cuma ada juga golongan yang sesat cuba nak pertahankan. Dan ada saya baca dia punya syubhat. Tadi saya share dengan Maulana berkenaan dengan perkara ni. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal pernah dia kata balik haji, dia tak jumpa jalan nak balik. Lalu dia pun sebut ibadallah a'inu ni ya ibadallah, tolong aku hamba-hamba Allah Ta'ala. Sebenarnya kisah tersebut mauquf daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkenaan Nabi kata ada para malaikat selain penyalin amal kita, ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan. Dia macam kita hadir kat sini, ada malaikat yang datang untuk hadir mendoakan kita. Ada malaikat yang datang untuk pukul kita dalam kubur. Ada malaikat datang untuk salin amal kita. Memang malaikat ni macam sebut dalam surah Fatir. Kan ayat pertama Allah katakan alhamdulillah fatiris samawati wal ard, terpuji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Kan untuk rezeki kita, ada untuk jaga amal kita, bahkan ada muakibat yang jaga kita daripada kemalangan dan sebagainya. Jadi Nabi beritahu dalam hadis tadi, kalau hadis itu sahih sekalipun, para ulama jawab yang Nabi kata kalau kamu sesat, kamu sebutlah wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. A'inni ya ibadallah, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. So Nabi suruh cakap macam tu. Kalaulah kisah ini sahih sekalipun, walaupun dia mauquf, dia terhenti pada Ibn Abbas yang sahihnya, kalau betul pun ia macam maklumat baru pada kita daripada Nabi SAW berkenaan ada malaikat yang tugaskan untuk sesuatu benda, macam salin amal, cabut roh. Kan kita ada malaikat yang ditugaskan. So kalau ini je. Tapi masalah yang timbul apa? Orang tu bila dia baca hadis ni, kisah ni, tajuk dia apa? Kalau sesat di kawasan lapang, kawasan jalan perjalanan, tak jumpa jalan, maka mintalah. Kan? Ini saya bukan ajar tuan-tuan buat, tapi saya nak bagi tahu ada para ulama beramal macam ni. Okay, tapi tajuk tu hanyalah ketika sesat. Yang kes akak tu dia minta hajat. Dia kata suruh minta pada Allah Ta'ala hajat. Dia masalah yang timbul pada ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Apa beza dia? Kita ahli sunnah, kita akan stick pada lafaz itu je. Mana apa lafaz tu kata. Contoh macam kes ketika sesat, inilah yang boleh dibuat.
ketika waktu lain nak tenggelam, rasa syaitan kacau kita, kita ada suruh minta malaikat. Tak ada suruh kita minta malaikat. Orang malaikat ada, ya betul, tapi yang bang, abang malaikat tengok syaitan datang kacau, tolong saya. Tak ada. Kita disuruh apa? Kita rasa syaitan mengganggu kita, untuk lafazkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam Quran Allah sebut fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jangan minta malaikat. Walaupun kita dalam tentang surah Al-Baqarah, dibaca ke surah Al-Baqarah, malaikat turun, syaitan tak masuk rumah kita. Tapi 3 hari je lah. Kita ustaz, kita tak pagar sana 30 tahun. Habis bayar hutang rumah, syaitan tak masuk-masuk. Ni pelik juga ni. Sedangkan yang Nabi bagi Al-Baqarah tu 3 hari je. Lepas 3 hari kena renew balik. Lepas 3 hari renew balik. Lepas tu kita bagi macam ni, ada orang angkat tangan, ustaz, saya nak baca surah lain juga. Terpulang akak lah, nak cakap apa? Nabi bagi solution, tapi kita masih lagi argue. Jadi benda tadi kalau ikutkan, dia benda tu banyak tu je, dan kita kembangkan. Saya baru ni ada sekali jumpa dengan satu panel masalah persoalan dan tajuk amalan-amalan apa yang dipersoalkan saya pada cakap dan ceramah. So antara persoalan tu timbul masalah sebenarnya tak ada dalam surat pertanyaan tu, tapi panel tu cucuk saya. Dia cucuk saya, dia kata, ustaz, baca Yasin malam Jumaat tak? Saya kata tak. Kenapa? Saya kata bid'ah. Tapi kita setuju kan benda khilaf tak boleh kita bid'ahkan. Saya kata betul, tapi ini bid'ah. Betul, dia kata macam tak faham lagi. Saya kata macam ni lah nak fahamkan. Saya tepi ni tandas. Saya kata doktor, tepi ni tandas. Nabi ajar tak kita doa masuk tandas? Ada kan? Okey. Kalau saya tukar baca ayat kursi, dan ayat kursi kalau kita lihat, Nabi kata dilindungi kita daripada syaitan, daripada jin. So apa kata saya tukar? Dia diam. Dia macam dia tak boleh jawab. Saya kata saya tukar lah. Pasal kadang-kadang kita nampak, okay, tak? Bila kita ada dalil, jangan kembangkan luar daripada batasan dia. Bila kita kembangkan luar tu, yang kes tadi, kisah yang orang sesat dipakai untuk semua benda, panggil malaikat. Tapi realiti dia tak buat macam tu pun. Realiti dia orang akan pakai pada orang bukan lah. Yang pada orang mati kubur tadi tak ada barang dalil. Kadang-kadang pada orang pada minta pada orang mati. Tahu alasan dia apa? Dalam hadis Nabi SAW, tidak melintas seorang yang hidup pada kubur orang yang dikenal ketika di dunia, lalu diberi salam kepada orang tersebut, melainkan Allah Ta'ala kembalikan roh orang tu untuk dia jawab salam. Hadis Nabi stop sampai jawab salam, tapi dia orang expand. Kalau salam boleh, aduan pun masuk juga. Lepas tu pergi kubur, bah, mak kahwin baru dah. Padahal tajuk dia salam sahaja, awak kembangkan buat apa? Sebab tu kita beza ahli sunnah ni, kita stick to dalil. Ini yang dikatakan ummatan wasata. Kita ni umat pertengahan. Tak macam Yahudi melampau neglect, abaikan agama. Tidak juga macam Nasrani yang buat sampai last kali benda tak disuruh pun buat. So kita basic kita itu pertengahan. Apa dalil datang, berhenti dekat situ. Apa kita kembangkan, itu jadi kes. Macam tadi lah, istighosah pada luar daripada batasan. Sedangkan kita ada ruang yang biasa. Macam tadi kan, macam kes yang saya sebut tadi, memang kes yang kakak minta dengan malaikat tu kan, doa tu, benda tu agak popular sekarang ni. Dan 3-4 hari ni jadi kecoh. Walaupun orang tu dah keluar video kata saya tarik balik, saya silap. Dia mengaku sendiri. Tapi orang lain masih lagi, yang geng-geng tak tahu geng apa. Dia sibuk nak kayuh benda tu untuk jadikan tak apa, boleh minta pada malaikat. Yakni saya kata kalaulah dia pakai riwayat tadi, sekalipun dia pakai kisah tersebut, limited kepada masalah ketika sesat di jalan, dan bukan malaikat tu muncul depan datang kau sesat jalan tu depan tu. Tak ada. Pasal memang tak jadikan malaikat boleh mencampakkan hati kita suara. Macam kita kan ada 2 qarin daripada jin, qarin daripada malaikat, yang akan bisik pada kita sesuatu yang kita akan jadi berat kepada sesuatu atau cenderung pada sesuatu. Jadi tak sah kembangkan dalil pada ruangan dia. So apa yang dipanggil istighosah tadi limited kepada perkara berkenaan sahaja. Jadi itu, dan bahkan lagi mungkin elaboration sikit lagi, bahawa sebenarnya dalam kes kita meminta kepada Allah SWT,
kita jangan buat untuk Allah Ta'ala sebarang penggenap. Tuan-tuan dengarkan syufa'a tu, inna Allah witrun, Allah Ta'ala tunggal, satu. Wahibul witr, sukakan ketunggalan, mana apapun angka tunggal dia suka. Sebab tak boleh kita letak bersama Allah Ta'ala sesuatu bersama dengan dia. Maksudnya kalau nak dapat perintah Allah Ta'ala, letak benda ni atau ini. So kita menggenapkan benda yang Allah Ta'ala tak pernah genapkan. Dia tak pernah letak untuk diri dia sebarang associate. Lepas tu dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka sembah selain dari Allah apa tak menafaatkan mereka atau apa tak memudaratkan mereka. Kita buka dalam tafsir, maksud ya'budun tadi yad'un, mereka berdoa kepada Allah apa yang tak beri manfaat tak mudarat. Wa yaquluna, dan mereka berkata haula'i syufa'auna indallah, inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kami minta dia orang, nanti dia orang akan bagi tahu pada Allah. Maka Allah Ta'ala jawab, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakan Muhammad, adakah kalian nak beritahu pada Allah Ta'ala sesuatu yang dia tak tahu? Benda dia tak pernah dibagi, kalian pula bagi tahu pada dia tentang apa di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah Ta'ala dan dia maha tinggi daripada apa mereka sekutukan. So jaga-jaga tentang perkara ini. Dia sikit terus jatuh kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Adli atas huraian yang jelas tadi ini, iaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang istighasah ini. Kalau tidak diperhatikan ataupun tidak dijaga batas-batasnya, maka orang yang keliru, masyarakat yang terkeliru, kita pun boleh jadi terkeliru dan sebagainya, boleh terjebak masuk kepada, menyentuh kepada kesyirikan, masuk kepada merosakkan akidah dan sebagainya. Kita berbalik semula kepada Al-Fadhil Maulana. Kembali kita kepada tema perkampungan sunnah pada kali ini, iaitu berkenaan dengan membantras syirik, menghapus khurafat. Jadi tawassul dan juga istighasah ini, bagaimana kita nak supaya boleh kita contoh, kita ketawassul ni kadang-kadang orang sampai dia apa kita kata, dia tenggelam lemas dalam tawassul tu. Contohnya mungkin kalau satu hari dia jumpa seorang syekh yang baik dan sebagainya, yang saleh, dia minta doa, kita kata mujarab doa tersebut, apa dimakbulkan doa tersebut. Lepas tu kali yang lain dia nak jumpa syekh tu susah, akhirnya dia ambil gambar syekh tu, dia bertawassul dengan gambar syekh tu sebagainya. Ataupun kita kata kubur, tadi Ustaz Adli sebut di Yaman ada kubur sekian-sekian orang soleh dan sebagainya. Dia nak pergi Yaman selalu susah, jadi dia buat replika kubur di tempat dia, bagi contoh kubur yang sama bentuk dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kita kata berpunca asalnya mungkin tawassul yang sah, tetapi apabila dia dikembangkan dengan cara yang tidak ada disiplin dan sebagainya, dia menjadi rosak. Jadi boleh tak Al-Fadhil menjelaskan tentang bagaimana kesan-kesan yang buruk ini boleh berlaku kepada akidah umat Islam hasil daripada tadi ni yang mereka tidak menjaga dari sudut tawassul dan juga istighasah yang sebenar. Silakan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator dan hadirin sekalian, langkah yang paling berkesan untuk kita mengatasi masalah-masalah ini yang dibangkitkan tadi, iaitu dengan cara pendekatan kita mempelajari Tauhid 3. Walaupun ada isu, ada soalan baru ni kan, sesuai tak sesuai, layak tak layak, adakah orang yang berpegang dengan Tauhid 3 ini sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya, diperbincangkan dengan sekian lama. Dalam pengamatan saya, kajian saya, bacaan saya untuk mengatasi masalah khurafat, kekeliruan antara tawassul, istighasah, minta tolong kepada wali dan sebagainya, ini yang paling berkesan dengan cara kita memberi penekanan, kefahaman, pendedahan, pengajaran kepada masyarakat tentang Tauhid 3. Sebab apa? Yang pertama, Tauhid 3 itu memang disebut di dalam Quran dan juga di dalam hadis, iaitu Tauhid Rububiyah. Disebut di dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, Rabb kepada sekalian alam. Maknanya di situ menjuruskan kepada Tauhid Rububiyah. Apa maksud Tauhid Rububiyah?
mempercayai Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam dan menguruskan alam. Bukan sahaja dia cipta, dia buat, dia takbir, dia urus. Sebagaimana yang disebut di dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Maka tauhid rububiyah itu jelas disebut di dalam banyak ayat Al-Quran. Dan orang yang bukan Islam pun mempercayai, mempunyai kepercayaan, keimanan, keyakinan bahawa di sana ada Allah yang bersifat dengan menjadikan dan juga mencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, sekiranya kamu tanya penduduk Mekah ini yang sembah berhala, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Semua kata Allah. Yang pertamanya kita terangkan bahawa di sana ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam dan menguruskan alam. Yang keduanya, kita kena beri kefahaman kepada masyarakat tentang tauhid uluhiyah, bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di dalam kandungan arti kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesuatu yang layak disembah melainkan Allah. Termasuklah tiada sesuatu yang layak untuk memperkenankan doa melainkan kepada Allah. Tidak boleh berdoa melainkan kepada Allah. Tidak boleh bernazar melainkan kepada Allah. Tidak boleh melakukan sesuatu ketundukan dan juga ibadah melainkan kepada Allah. Dan isyarat ini disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang tauhid tadi rububiyah, uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta pertolongan. Jadi pertolongan, permintaan, permohonan selain daripada Allah kita tak boleh minta, kecuali sebagaimana yang kita bahaskan tadi, sesuatu pertolongan dan bantuan yang mampu diberi ataupun diperkenankan oleh manusia. Menyembuhkan, menyihatkan, menghidupkan dan memanjangkan umur, memberi rezeki, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tauhid asma' was sifat. Yang ini lebih luas. Kalau kita mengaji, lebih luas daripada tauhid-tauhid yang biasa dipelajari, iaitu tentang sifat Allah Ta'ala, wajib 20, mustahil 20, harus 1. Ini tauhid asma' wa sifat ini lebih luas. Dan isyaratnya disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama yang indah-indah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang baik ini. Timbul kemusykilan persoalan. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah membahagikan tauhid 3. Tuan-tuan dengar zaman Rasulullah mana ada tauhid 3? Ini tauhid 3 ini diketengahkan oleh Ibnu Taimiyah, disambung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, disambung lagi oleh golongan-golongan Wahabi ataupun Salafi. Bukan Salafi, dia kata Salafi. Pokok inilah yang mereka menuduh orang melakukan perkara bid'ah, sedangkan mereka sendiri melakukan perkara bid'ah dengan mewujudkan mencipta tauhid 3. Saya disebut memang Rasulullah tidak pernah membahagikan tauhid 3 di zaman Rasulullah. Para sahabat pun tak pernah mengajar, dan Rasulullah juga tidak pernah mengajar orang sifat 20. Rasulullah juga tidak pernah menulis mana-mana buku. Rasulullah tidak pernah menulis mana-mana kitab tentang kaedah mempelajari ilmu tauhid. Tetapi Rasulullah telah menyebut secara umum supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis yang disampaikan oleh Huzaifah ibnu Yaman dan juga Mu'az ibnu Jabal, ud'uhum ilal Islam, suruhlah mereka kepada Islam dan suruhlah mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Ini maknanya di sudut gambarannya Rasulullah SAW mengajar para sahabat supaya menyampaikan dakwah, memperkenalkan Allah. Apa-apa cara Allah Subhanahu wa taala itu dikenali, maka silakan. Kalau melalui kaedah salafnya Quran dan hadis, tauhid 3. Melalui khalafnya sifat 20. Yang penting di sini apa dia? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam matan Zubat menyebut awalu wajibin 'alal insani ma'rifati ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib manusia mengenal Allah dengan yakin. Itu kaedah dia. Nak cara salaf, cara khalaf terpulang.
Tetapi secara salaf paling sempurna, paling selamat. Yang satu lagi ni dibimbangi berlaku kekeliruan. Di antara kekeliruan bainal mazahib. Oh, tak boleh. Takut mempersendakan agama. Keluar mazhab macam keluar Islam. Keluar pendapat sesuatu imam terkeluar daripada agama Islam. Kharaja minamillah. Yang tu diperketatkan. Sedangkan di dalam masalah fiqh ni diperluaskan. Perselisihan mazhab berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah wafat, lagi timbul masalah-masalah fiqh. Tetapi mereka perlonggarkan di dalam masalah syirik, di dalam masalah berdoa, di dalam meminta sesuatu hajat, mereka perlonggarkan sehingga membuka ruang-ruang khurafat, ruang-ruang bid'ah, ruang-ruang syirik. Jadi kesimpulan yang saya nak tegaskan di sini, suatu pendekatan yang paling mantap, yang paling berkesan untuk membendung masyarakat daripada terjebak dari perkara-perkara khurafat, syirik dan juga bid'ah ini, mengenengahkan tauhid 3, walaupun tauhid 3 ini ditentang oleh sebahagian masyarakat. Kerana isyarat kepada tauhid 3 ini telah wujud di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau andai kata tidak munculnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab pun tak ada, golongan Wahabi yang dituduh sebagai Wahabi pun tak wujud di dalam dunia ini, tauhid 3 itu tetap wujud di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Maulana atas penjelasan beliau. Saya nak buat kesimpulan, kita pun dah lajak waktu ni. 3 perkara. Yang pertama, kita nak memastikan supaya kita punya akidah kita terpelihara, bebas daripada pengaruh-pengaruh syirik dan juga khurafat. Tidak dapat tidak, kita mesti kena ada ilmu. Dan saya kira alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini, sidang pendengar, sidang penonton di alam maya sana, kita berada memberikan komitmen kita dengan perkampungan sunnah ni, antara yang paling besar sekali adalah kerana kita cinta kepada ilmu, insya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, benteng untuk kita berhadapan dengan isu-isu yang sedemikian ialah tauhid. Lawan kepada syirik adalah tauhid. Dan tidak dapat tidak, tauhid ini kita kena ajar, walaupun kita kata kepada anak-anak kita yang kecil dan sehinggalah kepada orang-orang yang dewasa dan sebagainya. Nak mengajar orang dewasa mungkin senang, nak mengajar kanak-kanak dia ada kaedah, teknik dan sebagainya. Dan seperti mana yang Maulana sebutkan tadi, kenapa boleh ada sifat 20, kenapa boleh ada tauhid 3 sedangkan Nabi tak ajar pun perkara ni secara spesifik yang seperti kita belajar hari ni. Saya nak bawa contoh ringkas. Contoh, kita kata biasa, mak kita pernah minta tolong kat kita. Mak kata, mak hari ni ingat nak masak nasi lemak, tolong beli sat. Tolong beli sat barang-barang nasi lemak. Kita pergi kat kedai tu, kita cari telur, kemudian kita cari santan, kita cari beras, kita cari ikan bilis. Mak kita tak cakap pun. Mak kita tak cakap pun nak suruh beli ikan bilis, nak suruh beli, secara spesifik. Tapi mak kita hanya menyebutkan hasrat dia. Dia kata mak nak masak nasi lemak. Mak nak masak, takkan beli nasi lemak, nak masak nasi lemak, mestilah beri bahan-bahan kepada nasi lemak tersebut. Jadi kita sendiri, kita nak memudahkan ingatan kita, kita tulis dalam kertas tu, nombor 1 beli telur, nombor 2 beli santan, nombor 3 beli nasi, nombor 4 beli ikan bilis, bagi contoh. Kenapa? Kalau kita, kerana itulah yang kita faham daripada hasrat, daripada kehendak yang mak kita nak beri. Jadi adakah itu termasuk dalam bid'ah? Kalau kita suruh balik barang-barang tu dekat mak kita akan terima kasih ke mak kita akan marah kita? Mak kata, oh terima kasih lah beli sebab memang mak nak masak nasi lemak. Itu bagi contoh nak mudah faham lah. Jadi perkara-perkara yang bersifat pentadbiran, yang bersifat nak memudahkan kepahaman, nak memudahkan pengurusan, nak belajar Quran, nak sumbat sekaligus, tak boleh lah kepada satu, dia memakan masa yang panjang. Nabi pun 23 tahun. Jadi kita ada proses-prosesnya sesuai dengan peringkat-peringkatnya. Jadi di situlah ada tauhid 3, di situlah ada tauhid di situlah sifat 20 dan sebagainya. Benda ni bukan bertujuan untuk berkelahi umat Islam. Tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengaji tak kenal Allah Taala, buat apa mengaji? Maksud tak sampai. Jadi saya kira sekadar itulah yang mungkin dapat sama-sama kita ambil manfaat daripada kuliah duha pada forum duha pada kali ini. Jadi sekadar itu, aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.